Yang Berhormat Kota Belud. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus kepada Kepala Bekalan B31 Butiran 010-800 Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Terdapat pengurangan sebanyak 4.37 juta ringgit bagi butiran ini berbanding tahun 2020. Pertama, saya ingin tahu status rasionalisasi pejabat-pejabat Kementerian Pelancongan di setiap negeri. Berapakah jumlah pejabat yang telah dan akan ditutup maupun dibuka semula, dan apakah pertimbangan dan faktor yang diambil bagi membuka semula pejabat negeri yang telah ditutup, dan adakah kementerian bercadang untuk menaikkan KPI sedia ada di setiap pejabat negeri. Kedua, apakah perancangan kementerian untuk mengoptimumkan peranan pejabat negeri bersama dengan Tourism Malaysia dan agensi-agensi lain di bawah kementerian di setiap negeri, khususnya dalam pasca pemulihan pelancongan di seluruh negara? Apakah perancangan yang telah disediakan bagi setiap negeri, khususnya dalam menonjolkan keunikan serta menawarkan pakej dan diskaun yang lebih menarik, khususnya kepada pelancong domestik? Butiran 020-400 Pembangunan Industri. Saya ingin menyentuh mengenai aspek keselamatan pelancongan negara. Dalam kita mendepani cabaran pasca pandemik COVID-19, selain daripada tawaran harga yang menarik daripada pengusaha pelancongan, aspek keselamatan pelancongan juga adalah amat penting dalam mewujudkan keyakinan pelancong domestik dan antarabangsa sekaligus memberikan kesan positif ke atas pelan pemulihan pelancongan yang dirangka MOTEK. Oleh itu, saya ingin mendapatkan penjelasan kerajaan. Adakah kementerian akan menambah baik dasar pengurusan risiko semasa MOTEK, khususnya dalam mengenal pasti ancaman keselamatan dalam industri melalui audit keselamatan destinasi pelancongan, kempen keselamatan dan lain-lain? Seterusnya, sejauh manakah kerjasama strategik antara pihak berkuasa tempatan, syarikat pelancongan dan juga komuniti setempat dalam membantu mengurangkan risiko keselamatan yang tidak diingini berulang dalam masa akan datang? Kemudian butiran 03-1100 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Peruntukan bagi kraftangan Malaysia telah meningkat sebanyak 34 juta ringgit daripada 57 juta ringgit kepada 91 juta. Ya. Pertama, saya ingin tahu lebih lanjut peningkatan sebanyak 34 juta ringgit ini akan digunakan untuk apa? Kedua, mengenai kaedah penjualan kraftangan. Bagaimana sambutan jualan melalui platform online yang disediakan oleh kraftangan seperti MyCraft Shopee, eCraft Bazaar, Craft on the Go dan Google Arts and Culture? Berapakah jumlah jualan bagi setiap platform berkenaan sejak ianya dilancarkan dan jumlah jualan tahunan? Saya juga ingin bertanya mengenai bagaimana kementerian membantu para pengusaha kraftangan yang berada di luar bandar, ya, yang juga mungkin tidak mempunyai akses internet yang baik, terutamanya di Kota Belud. Banyak sekali kraftangan yang dihasilkan yang juga sebenarnya merupakan sebenarnya sumber mata pencarian kepada mereka ini. Kita ada parang bajau di Kota Belud dengan izin GUK sama. Mereka juga yang menenun kain tubau di Kampung Rampayan Ulu dan beberapa lagi. Ya, bagaimana kementerian membantu mereka-mereka ini, pengusaha persendirian yang mungkin tidak tahu dengan platform yang sedia ada dan juga yang saya katakan tadi tidak mempunyai akses internet. Ketiga, apakah antara halangan dan cabaran yang dihadapi kraftangan dalam memasarkan dan menjual produk-produk kraftangan Malaysia di platform digital seperti Shopee dan Lazada? Jika kita lihat platform ini sebenarnya banyak lambakan batik Indonesia membanjiri segmen baju batik berbanding untuk kita cari batik Malaysia sendiri, dan saya mohon agar kraftangan mencari jalan untuk meningkatkan tawaran jualan batik Malaysia di platform-platform ini. Butiran 01100 Program Penyediaan Peningkatan Kemudahan Pelancongan.
7.3 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan, dan walaupun jumlah ini sepatutnya lebih banyak kerana saya percaya pada waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita meningkatkan kemudahan pelancongan. Butiran 01400 penyelenggaraan kemudahan infrastruktur setelah 2 tahun tidak ada peruntukan di bawah peruntukan butiran ini, pada tahun hadapan telah disediakan sejumlah 28.2 juta ringgit bagi tujuan penyelenggaraan kemudahan infrastruktur. Saya mohon perincian projek penyelenggaraan yang akan dibuat dan mengikut negeri dan juga jumlah peruntukan bagi setiap projek tersebut. Saya ingin tahu juga apakah kriteria yang ditetapkan oleh kementerian untuk menentukan di mana satu yang perlu diselaraskan ataupun perlu diperbaiki dahulu. Contohnya jalan menuju ke pusat pelancongan, mungkin juga jeti pelancongan. Ada banyak sekali industri-industri pelancongan yang begini terjejas, terutamanya sekali yang diusahakan secara persendirian ataupun komuniti, terutamanya di Kota Belud, ya, di semua dun, Usukan, Tempasuk, Kadamayan dan Pintasan. Mohon jawapan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud.